Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fahmi bin Nasaruddin, nombor matrik 050648. Jadi hari ini saya akan bentangkan mengenai tajuk hikam ke-12 di bawah subjek USI 31602 dirasah tasawuf nasiah, di bawah seliaan Prof Madya Dr. Said Hadrul Latfi bin Said Omar. Baik, apa yang dibincangkan di dalam hikam ke-12 ini iaitu mengenai petikan daripada kitab hikam, itu ma nafi'al qalba syai' mithlu uzlah yadkhulu biha maidan fikrah. Maksudnya, tidak ada sesuatu yang bermanfaat pada hati seperti uzlah yang dapat masuk dengannya ke lapangan tafakur. Maksudnya di sini tidak ada sesuatu yang boleh bagi manfaat pada hati seperti uzlah, yang mana dengan beruzlah tu kita dapat bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam ni ada dua perkara yang dibincangkan, iaitu uzlah dengan tafakur. Okey, yang pertamanya iaitu uzlah. Maksud uzlah ialah mengasingkan diri daripada manusia untuk memberi tumpuan ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uzlah ni ada metod dan cara dia untuk beruzlah. Bukannya kita beruzlah ni dengan ikut hawa nafsu kita je. Beruzlah ni perlu kepada bimbingan guru, sama ada melalui berkumpulan ataupun berseorangan. Tujuan daripada uzlah ni ialah untuk mengasingkan diri daripada ingatan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, tujuan daripada uzlah ni ialah supaya dapat mengajar hati untuk mengasingkan diri daripada fitnah dunia. Okay. Antara kesan seseorang itu beruzlah, seseorang itu akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada ingat kepada makhluk. Seseorang itu juga dapat menikmati dan mengecapi pelbagai rahsia-rahsia kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui tafakur tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah pembahagian uzlah. Uzlah ni dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu uzlah zahir sahaja, iaitu seorang yang dari segi zahirnya dia beruzlah tetapi hatinya tidak. Sebagai contoh, seorang itu dia, kalau kita tengok dia ni duduk di dalam berseorangan lah, duduk berseorangan tetapi dia lalai. Dia berfikir tentang dunia dan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah uzlah batin sahaja. Uzlah batin sahaja ni iaitu seorang yang hatinya terasing daripada makhluk, akan tetapi zahirnya bersama makhluk. Bermaksud seorang tu walaupun dia bergaul dengan masyarakat, dia ni tidak beruzlah, fizikal dia tidak beruzlah, akan tetapi hatinya selalu ingat pada Allah SWT, ingat tentang kebesaran Allah SWT, tidak lalai dengan fitnah dunia. Seterusnya ialah seorang yang zahir dan batinnya beruzlah dengan makhluk. Seterusnya ialah tafakur. Tafakur ni merupakan kesan daripada uzlah. Tafakur ni bermaksud berfikir tentang hakikat sesuatu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Berfikir tentang sesuatu dan kita ingat bahawasanya Allah SWT yang menjadikan sesuatu. Kita kata cantiknya alam ini, kita ingat bahawasanya Allah SWT yang menciptakan alam ini. Seterusnya lah kesan. Kesan tafakur ni kita akan dapat mengetahui tentang kecacatan hawa nafsu
yang halus dan tersembunyi supaya dapat kita jauhi, iaitu maksiat lah. Seorang yang dapat mengetahui hawa nafsu ni, dia dapat menjauhi daripada maksiat. Seterusnya ialah kesan tafakur. Antaranya ialah kita dapat mengetahui tentang kecacatan hawa nafsu yang halus dan tersembunyi supaya kita dapat menjauhi hawa nafsu dan maksiat tersebut. Seterusnya ialah kita dapat mengetahui tipu daya syaitan, dan juga kita dapat mengetahui tipu daya dunia. Dan dengan mengetahui perkara tersebut, kita dapat menjauhi segala perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Seterusnya iaitu menzahirkan makna tauhid, iaitu ikhlas kerana Allah SWT. Salah satu cara untuk bertafakur ni adalah dengan beruzlah, iaitu mengasingkan diri daripada makhluk. Di dalam syarah Syarnubi ini dibawakan satu hadis yang berbunyi, tafakkaru sa'atan khairan min ibadati sab'ina sanah. Iaitu berfikir sejenak lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Maksud daripada hadis ini ialah berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak kira sama ada 1 saat, sejam atau beberapa ketika, adalah lebih baik daripada seseorang itu beribadah kosong selama 70 tahun. Ibadah kosong ini bermaksud perbuatan yang hanya merupakan satu gerakan yang tidak melahirkan rasa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan daripada syarah hikam ke-12 uzlah ni, salah satu daripada rukun mujahadah atau menuju kepada Allah SWT adalah uzlah. Dan antara tanda-tanda seorang itu bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Allah SWT, dia sanggup untuk beruzlah, yang mana melalui uzlah membolehkan seseorang itu bertafakur tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT tanpa diganggu oleh fitnah dunia. Wallahu a'lam.